Okey, bertemu kembali. So, okey, nama saya Syawal. Okey, korang boleh like, share dan juga subscribe. Okey, terima kasih kepada semua yang telah like dan juga sentiasa follow saya punya perkembangan. So, hari ini saya nak menceritakan kisah sambungan iaitu apa yang berlaku dekat ward. Okey. So, saya nak kongsikan sedikit. Yang ni agak menarik juga. Jadi, terserah pada korang, okey, apa yang berlaku kat ward. Yang ni mungkin menjadi pengajaran kepada semua, ataupun ia akan menjadi salah satu motivasi untuk korang untuk terus berjuang dalam mengatasi COVID-19. Okey. Masa dekat ward tu, saya masuk dekat ward pada hari Rabu malam. Okey, maksudnya saya dah baru masuk ward pada masa tu, agak excited. Okey, ialah kita dapat katilan. So agak excited. Saya masa tu masuk ward tu, masuk dekat bahagian yang biasa, di mana pada masa tu saya dapat ward yang ada kipas lah. Jadi macam masa tu tak sejuk sangat macam dekat emergency department. Di mana pada masa tu memang seronok lah. Okay, so saya macam agak happy dapat katil. Dan saya pun text lah my mom dan juga all the family, all the colleague and dan juga my office mate. So I said to them, being warded. So saya dah dapat ward kan. So dah masuk ward officially, dah dapat katil. Alhamdulillah, thanks God. So pada masa tu saya still lagi pakai Uridum. Macam biasalah, siapa yang tak tahu Uridum tu, korang boleh continue cerita saya sebelum ni lah. Okay. And then menjadi salah satu persoalan. Okey, iaitu kisah yang saya nak kongsi kat sini, iaitu Pampers. Okey, di mana orang yang memakai oksigen, di mana saya pada masa tu saya pakai pakai face mask 10 liter. Dia punya volume dia punya volume 10 liter. Agak masa tu saya tak tahu lagi signifikan apa maksud 10 volume tu, saya tak berapa tahu lagi lah, saya tak berapa ada knowledge pada masa tu kan. Dan different between the nasal prong yang hidung sumbat dua yang kecil macam ada tube sahaja tu, that one is we call it nasal prong. Yang ada macam korang pakai face mask tu yang ada oksigen tu, yang biasa tu adalah face mask, oksigen face mask. Kalau yang ada macam face mask and dia ada macam ada warna putih kantung tu, that one is high flow face mask. Kalau saya salah betulkan yang warna putih yang macam tube, macam pipe yang biasa orang letak elektrik tu adalah high flow cannula. Okay, high flow cannula. Okay, that one is untuk for those yang very critical, almost to before nak ventilate lah. Using the ventilate tu maksudnya dia akan ditidurkan. Okay, guna masuk dalam tekak, terus masuk dalam tu. Okay, so saya sambung kisah saya lah. Okay, masa dapat ward tu saya pun tak tahulah yang the history of the difference between the high flow face mask dan juga nasal prong tu. Saya tak berapa arif lah. Masa tu saya memang tak boleh pergi toilet dan saya kata macam mana saya nak buang air besar. Okay, dan pada malam pertama dekat ward tu saya dah sakit perut. Biasalah perut meragam okay, so bila dah dapat katil dia meragam perut kan. So pada masa tu saya kata, tanyalah nurse tu macam mana saya nak buang air besar ni. Then nurse kata, larat tak pergi toilet depan tu je, lebih kurang dalam 10 step. I'm trying my best to remove the oxygen. Okay, so to remove 10 liter oxygen tu masa tu yang supply kat saya tu. Saya cuba pada masa tu, and then cuba nak berjauh pada kaki saya. Baru satu step saya dah macam palpitation, ataupun dia macam shaking, ataupun dia macam menggeletar. Dia lebih kepada macam saya macam akan jadi macam semput sikit lah. Okay, saya tak boleh jauh pada oksigen. So saya kata, ada tak, saya tanya nurse, ada tak tip yang panjang terus, ataupun dekat toilet tu memang dia sediakan oksigen tank. Dia kata tak boleh, oksigen tank agak limited sekarang ni. So kalau nak oksigen, you kena tahan nafas kejap, ataupun you cuba bernafas, breathe slowly, and then you pergi toilet jalan slowly lah, tak perlu nak rushing pun. Dan saya pun cubalah sekali lagi. Step kedua tak boleh, step ketiga pun tak boleh. Ini kan step further, move further, memang saya tak boleh. So saya kata tak apalah, ada cara lain tak? Cara lain adalah pakai Pampers. Okay, okay lah, tak apalah pakai Pampers, pakai je lah. Okay, tak apalah, masa tu dengan ada Uridum tu, saya pun pakailah Pampers first time. Saya kata macam mana nak pakai. Okay, dan dia kata macam tu, kamilah pakaikan. Tak apa, jangan risau, kami akan tutup langsir. Okay, so dia pun tutuplah langsir. Tutup. Siapa yang pakaikan? Perempuan ke lelaki? Saya tanya gitu lah. So
So kami yang perempuan ya, 2 orang kan masa tu kan. So 2 orang tu lah menyaksikan. So masa saya pun bukannya saya malu sebenarnya, tapi segan. Segan tu malu lah sebenarnya. Saya malu lah sebab perempuan nak tengok. Jadi saya fikir balik, tak apa kot. Okay. Jadi saya terfikir yang dalam tu hutan belantara kan. Hutan belantara kan biasalah kita tak trim kan. Biasalah normal kan. We didn't expected to be warded and then tak trim lah. So dia kata tak apalah, tukarlah. Dia pun okay lah, dia pun tutup langsir. Saya dah bagi izin. Tu pun saya kata pandai-pandai lah, tapi jangan komplain saya kata macam tu lah. Saya kata jangan komplain. Okay, tak apalah. Then dia pun tukar lah. Dia tukar macam biasa. And then masa dia buka first time tu, masa dia buka saya punya seluar slack pada masa tu, saya malu sikit. Okay, saya tanggal lah seluar dengan seluar dalam tu. Saya kata tak apalah. Okay, saya tutup mata macam tu kan. Lepas tu dia kata, yang lagi malu tu dia kata, hutan banyak hutan banyak cik, kenapa tak trim dulu? Dia kata, janganlah tegur macam tu lah, biar je lah. So tak payahlah tegur kan, tukar je lah kan. So dia pun tukar. Dan yang tu okey lagi. Part yang tak okey tu, macam mana saya nak buang air besar menggunakan paper. Tak biasa kita cangkung ke duduk ke kan, faham tak? So feel tu tak sampai tau. So macam sakit perut. Lepas tu nurse kata, saya tanya lah nurse, macam nak buat besar? Saya sakit perut ni nak keluar. Tadi bila pakai pampers tak keluar tau. Bila saya baring macam okey, kita baring, okey, bayangkan korang tengah baring, lepas tu buang air besar. Tak boleh imagine kan. So mindset tu tak boleh kan. Bila mindset kita duduk ataupun kita mencangkung, baru dia akan keluar ataupun dia punya anus tu akan terbuka. Okay, dan saya pun macam mana nak bagi anus terbuka faham tak? Faham maksud konsep saya kat sini? Dan saya kata saya tanya dah macam mana nak keluar. Aduh, pening betul lah kita pakai pampers ni. Feel tu tak sampai tau. Kemudian dia kata kalau macam tu awak mencangkung lah. Awak mencangkung di atas katil tu dengan pakai oksigen tu. Nanti orang lain semua tengok kan. So sebab tak biasa first time, boleh tak tolong tutup langsir kan? Tak apa, tutup langsir. Boleh tak ni? Boleh, saya cubalah jap. Tak apalah, sambil pegang tepi pemegang katil sebelah kiri kanan tu. Okey, dan saya pun mencangkung. Okey, sebab dia nak buang kan. Okey, dia nak buang, feel tu dia nak buang. Okey. Tarik nafas. Kan biasa kita ada air. Okey, so dia ada water injection. Kita akan spray air ke apa whatsoever lah. Okey, so kita akan spray water kan, something like that. So ni tak ada apa-apa, kering. Dan saya pun buang. Tarik nafas, tarik dalam. Okey, cirit lah. Biasalah cirit lah. Okey, cirit. Dah buang nak duduk, nak tunggu nurse. Saya dah tekan button. Dia lambat pula. So takkan saya nak mencangkung, lenguh kaki kan. So saya kata macam nak duduk kan. So saya pun tolak sikit pampers tu. Macam pampers tu dia macam pampers XXL tau, besar tau. Pampers tu besar tau, siap boleh masuk tangan lagi tepi tu kan. So saya kata saya tolak pampers tu ke depan sikit. Dan saya letak saya punya belakang tu, maksudnya rasalah, tarik-tarik tu rasalah, najis tu masih terasa lah. Basah. Kena telur-telur tu basah. So saya kata macam mana ni, ya Allah, nurse cepatlah datang. Setengah jam kemudian pun tak datang lagi. Dia kata tunggu shift, tunggu sekejap cik, banyak lagi orang nak kena tukar, nanti akan ada orang nak tukar. Nak lelaki perempuan dia tanya kan. Saya kalau boleh prefer lelaki lah. Kalau ada on shift lelaki lebih baik lah. Sebab selesa kan. Okay, tak apalah, dia kata lelaki tak ada, saya yang boleh cuci. Boleh tak saya nak cuci? Boleh lah. Okay, nurse tu pun tak apalah. Dia pun tutup langsir, dia buka, lepas tu dia ambil alkohol tisu tu, and then dia lap apa semua kan. Dia lap celah-celah ke apa semua tu. Dia kata asal berterabuk, dia kata macam tu. Maksudnya berterabuk tu maksudnya bersepah tu sebab saya baring kan. Sepatutnya dia macam sepatutnya biasanya normally dia kata kalau patient tu biasanya lebih selesa cuci sendiri. Dia lap benda tu, dan saya kata macam mana saya nak cuci? Tangan ada IV drip, sebelah kanan ada IV drip, sebelah kiri ada IV drip. So macam mana saya nak cuci kan? Tak pandai kan. So macam nak cuci tangan kanan, so boleh tak bagi wet tissue standby? Tak apalah, cuci. Lepas tu after 2 hours later, okay, 2 hours later saya rasa macam kenapa, macam
rasa a bit gatal tau. Dia macam gatal, dia macam tak selesa tau. Tu saya minta, boleh tak saya kata, boleh tak saya tengah pakai pampers ni, okey, tapi saya tak selesa tau. Saya rasa macam gatal tau, gatal macam ni, tak tahu jadi menyam, gatal tak selesa dekat bawah kan. Saya rasa macam tak bersih tau. So saya kata lah, boleh tak bagi wet tissue. Dia bagilah yang wet tissue tu yang warna kuning tu, memang khas untuk cuci untuk hospital lah biasanya. Okay, so saya minta dan saya masuk tangan sup, tarik sekalian, tarik ada lagi, rupanya tak bersih, Masya Allah. Jadi tak bersih tau. Saya pun buat sekali lagi, tarik, seronok sampai habis setengah tisu kan. Setengah dia bagi habis. Dia tanya, mana tisu tadi, ada lebih tak? Tak ada dah. Ada tu. Daripada saya simpan untuk standby kalau in case in future, sebab benda tu saya akan pakai lagi kan. So tak apalah, dia kata boleh tak saya simpan. Saya kata ada baki lagi kan, takut jadi halal haram kan, barang hospital lah. Jadi dia kata boleh simpan. So saya tak apa, simpan lah. Saya simpan, and then pada masa tu lah, okay, dah settle tisu tu, dan okay lah, settle. Okay, settle part tu settle part pampers. Feel dia punya pengalaman pakai pampers dekat ward tu, that is the feel lah. Okay, for those siapa yang tak pernah rasa, inilah pengalaman. Bila lagi nak rasa? Banyak lagi saya akan share pengalaman-pengalaman dia. Itu baru pampers, belum lagi pengalaman di mana korang nampak orang mati depan mata, belum lagi pengalaman korang ada pasang ABG, arterial blood gases, yang di mana saya ada gambar ada 19 cucukan, tusukan ataupun cucukan. Okey, cucukan dia cucuk. Okey, kalau cucuk sekali jadi tak apa. Kalau cucuk sekali tak jadi, dia tarik balik, dia kata sorry cik, salah. Boleh tak saya nak buat sekali lagi? Tahan sikit yang tahan sikit tu lah siapa yang pernah, siapa pesakit COVID, siapa yang pernah kena ambil dekat ni, panggil apa, bahasa kampung dia, ambil darah dekat nadi. Bahasa doktor dia ABG, arterial blood gases. Okey, dia akan ambil bahagian sini. Okey, Masya Allah, sakit dia, subhanallah. Masa dia cucuk tu, dia nak cari nadi tu. Dia boleh cucuk and then try kodek try error. Dia kata sorry tak jumpa. Allahu Akbar, tak jumpa pula. Okey, tarik balik, dia tak boleh, dia paling kurang dia akan tarik kat sini kan. Tu pun tak jadi. So another one. Sehingga kan saya boleh hafal staff mana yang cucuk okey, doktor mana yang okey ataupun tidak. And then saya kata saya tak nak yang dua perempuan ni, saya nak ada seorang doktor lelaki dengan ada doktor perempuan ni memang pandai. Sekali dia cucuk jadi. Cucuk jadi. Tak adalah macam nurse ataupun berapa orang doktor yang macam baru lagi ni, baru graduate kot, mungkin MO ke apa ke, tak tahu, wallahualam lah. Dia masuk, dia macam kena banyak praktis lah. Okay, so dia cucuk tak jadi, so dia tarik sekali lagi. Ya Allah, dia cucuk tu tak jadi tu, yang rasa macam sorry cik, masa tu pukul 5 pagi. Bayangkan lah, tengah mama-mama itu dia cucuk, hilang selera nak tidur. Korang bayangkan lah, sampai tengah hari tu barulah rasa ngantuknya selepas zuhur, baru rasa nak tidur. Malam tu memang saya tak boleh nak tidur lah, sebab pertama nak cucuk ni benda tu, dan bila sakitnya lagi bila cucuk antibiotik. Ya Allah, ya Tuhan, itu pengalaman dia. Okay, banyak lagi pengalaman saya akan kongsikan pada berikutnya, insyaAllah. The next video saya akan kongsikan esok pada pukul 4 petang. InsyaAllah saya akan cuba buat video yang terawal lah. Pukul 4 petang saya akan share video di mana pengalaman cucuk. Saya akan sertakan video dan juga gambar pengalaman cucuk dan juga banyak pendarahan yang berlaku. Sebenarnya saya sembunyi banyak benda, banyak berlaku pendarahan dalam saya punya bleeding, saya punya nose, nasal. Okay, nasal ni hidung, banyak berlaku pendarahan dan juga kahak banyak juga, dan juga bagaimana saya struggle untuk still buat prone position during the masa tengah pakai high flow face mask tu. Saya dah almost give up. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi, dan juga macam mana saya daripada 6 orang dalam bilik tu, saya dipindahkan dalam bilik khas yang ada aircon yang sangat sejuk, di mana aircon tu ada 6 orang, 5 orang telah pun meninggal dunia menghadap Tuhan masing-masing, dan juga yang maksud saya bukan Islam wadalah, maksud saya kat situ lah, menghadap Tuhan masing-masing lah, maksud saya kat situ. Okay, jadi kat situ saya akan kongsikan bagaimana saya boleh survive. Okay, tu saksikan, stay tune. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa the next
episod. Dalam episod ni sangat menarik. Saya akan kongsikan banyak lagi gambar dan juga misteri sebagai pesakit COVID di hospital. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.